Assalamualaikum, Assalamualaikum salam dan sejahtera. selamat sejahtera kepada anda di luar sana. Kita bertemu lagi dalam Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Afizi Azaman. Untuk hari ini kita akan bawakan perkembangan terkini dan angka-angka terkini mengenai wabak COVID-19 di Malaysia dan juga di serata dunia. Afizi. Ya, betul tu. Untuk itu, ini adalah berita yang baru saja kami terima pada pukul 6 pagi tadi yang mana Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah pun mengesahkan kes jangkitan COVID-19 di seluruh dunia kini dijangka mencapai angka seramai 1 juta orang dalam masa beberapa hari yang mendatang. Angka terkini daripada data daripada Johns Hopkins University menunjukkan setakat jam 6 pagi 2 April hari ini, jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di seluruh dunia telah mencecah 926,095 kes dan kini terdapat 3 negara yang punya angka jangkitan COVID-19 melebihi 100,000 kes yang didahului dengan Amerika Syarikat sebanyak 209,071 kes, Itali 110,574 kes dan Sepanyol 102,179 kes. Gigi. Dan sementara itu terdapat 3 lagi negara yang mempunyai angka jangkitan COVID-19 melebihi 50,000 kes iaitu China 82,361 kes, Jerman 77,779 kes, Perancis 57,749 kes dan negara yang berada di tempat ke-6 dan menghampiri angka 50,000 kes jangkitan adalah Iran iaitu 47,593 kes. Afizi. Ya, dan dalam pada itu Ketua Pertubuhan WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus juga menyatakan angka kematian berkaitan pandemik itu dijangka mencecah 50,000 mangsa. Dan sehingga kini Itali masih kekal sebagai negara yang mempunyai kematian tertinggi akibat COVID-19 iaitu dengan 13,155 mangsa. Ini diikuti pula dengan Sepanyol 9,131 mangsa dan Amerika Syarikat 4,757 mangsa. Manakala Perancis dan juga China masing-masing mencatatkan 4,032 dan 3,193 mangsa. Gigi. Dan Iran juga dijangka akan melepasi angka kematian di China dalam beberapa hari akan datang kerana negara itu kini mempunyai lebih kurang 3,036 kes kematian. Manakala Britain dan Belanda mempunyai jumlah kes kematian sebanyak 2,352 dan di Belanda 1,173 kes kematian. Dan negara lain masih mempunyai angka kematian yang kurang daripada 1,000 mangsa, namun terdapat 2 negara yang dijangka melepasi angka tersebut dalam masa beberapa hari iaitu Jerman 920 kes dan juga Belgium 828 kes. Namun masih lagi terdapat sinar harapan buat seluruh dunia kerana jumlah pesakit COVID-19 yang telah sembuh juga hampir mencapai 200,000 kes sehingga kini terdapat 193,117 pesakit yang telah sembuh daripada wabak tersebut. Dan dalam pada itu kita nak tengok satu laporan yang baru saja dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Kita mainkan dulu laporan ini. Tambahnya, kerajaan harus mengambil langkah membantu penduduk yang terkesan akibat larangan keluar rumah yang dikeluarkan untuk hentikan penularan COVID-19. Many countries are asking people to stay at home and shutting down population movement, which can help to limit transmission of the virus, but can have unintended consequences for the poorest and most vulnerable people. I have called on governments to put in place social welfare measures to ensure vulnerable people have food and other life essentials during this crisis. Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus turut risau dengan peningkatan pantas penularan COVID-19. Tambahnya, banyak negara membangun yang masih belum menunjukkan jumlah kes positif yang tinggi akan berdepan kesukaran untuk mengawal penularan COVID-19. While relatively lower numbers of confirmed cases have been reported from Africa and from Central and South America, we realize that COVID-19 could have serious social, economic and political consequences for these regions. Tambahnya, penting negara membangun ini mempunyai keupayaan untuk menguji, mengesan dan merawat kes dan kontak rapat.
Okey, dalam masa yang sama juga kita bawakan perkembangan statistik di Malaysia juga penting. Gigi mungkin boleh bawakan? Dan ini berita terbaru, 2 lagi kes kematian COVID-19 dicatatkan, menjadikan kesemua kes kematian di Malaysia adalah 45 kes. Itu update terbaru dari Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah. Tetapi jangan dilupakan, kita ada 108 kes pulih yang kita dapat catatkan ketika ini. Yang itu paling banyak kan dalam tempoh 24 jam betul, kan? dan kita setakat ini kita merupakan antara negara yang mempunyai kes pulih yang terbanyak juga, dan bilangan itu bersamaan dengan 1.55% pada jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini. Ya, betul tu. Dalam masa yang sama juga, kita semalam ada mendapat satu perkabaran yang boleh dikatakan gembira, iaitu lengkungan curve telah pun katanya kita menurun daripada jangkaan yang sepatutnya. Kita nak berbincang perkara ini dengan editor eksekutif Astro Awani, Cik Razak. Kita lihat lengkungan ini adakah dalam masa beberapa minggu lagi, 2 minggu yang terakhir ini untuk MCO, tak tahu lagi terakhir ataupun tidak, ataupun ada lanjutan lagi, adakah ini akan menjadi penentu kepada kita melihat kepada graf ini, Cik Razak? Fizi, kalau kita tengok sesiapa sajalah yang melihat tiap-tiap hari perkembangan statistik dalam sesuatu usaha untuk menangani penularan wabak, apa yang penting adalah selain daripada usaha medical, usaha membentangkan statistik dan nombor dari segi figures, perangkaan itu juga penting. Bagi kita duduk sini dah 2 hari semalam 1 April hingga 2 April kita dapat 2 pada kami lah, sebab kita tiap hari kita tengok benda ini perangkaannya. Semalam ada berita gembira dari segi jumlah mereka yang bebas, yang pulih, sungguh naik meningkat, dan hari ini juga. Jadi ini kita we can take comfort daripada statistik yang dibentangkan, tetapi apa yang perlu adalah sekiranya statistik ni kita hendak maintain supaya mula-mula mendatar, kemudian menurun. Nampak gaya belum menurun lagi tapi mendatar, dan menunjukkan mereka yang kena jangkitan ataupun di kuarantin pulih. Kadar kematian pun semalam hanya 2 sahaja penambahan. Jadi kalau kita lah mengikuti apa arahan-arahan supaya tidak membantu disebarkan virus ini, sudah tentu hari ketiga, hari keempat, mungkin minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat, mungkinlah kita ada berita gembira tiap-tiap hari kita duduk di sini. Ya, jadi dalam masa yang sama juga Ketua Pengarah Kesihatan nyatakan 2 minggu ini akan menjadi krusial untuk Malaysia, tapi sebenarnya bagi saya rasa dalam seminggu je, sebab pada lanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini diumumkan seminggu sebelum MCO yang awal fasa pertama itu habis. Jadi bagi saya seminggu ni kita akan tentukan sama ada MCO akan lanjut ataupun tidak, dan krusial sebab dan satu lagi Gigi, kita ada juga bawakan perkembangan mengenai bazar-bazar Ramadan dan sebagainya. Terdapat beberapa negeri yang telah melaksanakan pembatalan, betul tak? Betul tu. Dan itu di Selangor ada pengumuman yang terbaru mengatakan bahawa tiada bazar Ramadan untuk bulan ini, dan pastinya kita bakal merindui ayam percik dan sebagainya. Tetapi itu untuk kebaikan bersama. Betul tu. Kita tahu sekarang ni wabak pandemik COVID-19 sedang menular. Kita mahukan sesuatu yang baik untuk seluruh dunia, bukan saja di Malaysia, tapi untuk di seluruh dunia ini, Fizi. Ya, betul tu. Dalam masa yang sama juga saya nak pergi kepada satu berita, iaitu lelaki diberkas kerana jual topeng muka lebih daripada harga kawalan. Kita tahu kerajaan telah pun membuat satu harga ceiling kepada topeng muka yang dijual, iaitu dia jual dengan harga 200 taklah, lebih 200. RM2.50 seunit lelaki ni jual. Sepatutnya dia kena jual dalam RM1.50 sahaja. Harga ceiling yang telah diumumkan. Betul tu. Dan kita harapkan perkara-perkara seperti ini tidak berlaku dalam kalangan masyarakat. Janganlah ambil kesempatan ke atas seluruh rakyat Malaysia yang sekarang ini kita tahu topeng muka ini, walaupun sebenarnya Ketua Pengarah Kesihatan dan juga WHO menyatakan tidak perlu memakainya, tapi bila kita keluar tu kita nak pastikan diri kita selamat, dan juga mungkin langkah berjaga-jaga untuk memastikan COVID-19 itu tak melekat dekat kita. Gigi. Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama kita nak pastikan juga kalau anda menggunakan topeng muka tu di setengah tempat, di setengah kawasan diwajibkan untuk memakai topeng muka itu. Lebih lagi di pasar raya misalnya, pastikan juga perlu ada bekalan topeng mukanya
topeng muka dan juga sanitizer Betul. sekiranya perlu. Tapi Penjarakan sosial pun penting. Ya, tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini kita nak fokuskan mengenai bantuan-bantuan yang disediakan oleh barisan pereka-pereka fashion. Dan selepas ini kita akan menemu bual Datuk Razwan Razwil dan juga pengasas jenama Anak Abu. Bertemu lagi dalam Awani Pagi seperti yang kami berdua maklumkan tadi, kita nak menemu bual beberapa pereka fashion dalam negara, pereka fashion tempatan yang bersama-sama membantu Malaysia ketika ini dalam mendepani wabak COVID-19. Lebih-lebih lagi membantu frontliner, barisan hadapan kita petugas-petugas kesihatan. Dan di talian ketika ini adalah pereka fashion terkenal Datuk Razwan Razwil. Selamat pagi Datuk. Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama kami berdua di Awani Pagi. Kita dah baca cerita yang viral mengenai Datuk membantu sudi membuat beberapa salinan PPE ini. Boleh tak kita nak tahu bagaimana idea Datuk tercetus untuk melakukan perkara murni ini? Sebab kita tengok di IG dan sebagainya yang mana gambar doktor-doktor ataupun nurses kerja-kerja hospital kan, sampai merangkak-rangkak atas lantai tengok dia orang potong dia orang punya PPE kan untuk sebab dah terlalu kritikal, dah habis. So ada situ saya dapat idea kata-kata sebab semua orang pun rakyat Malaysia sekarang tengah susah, so saya kena contribute something lah ataupun membuat amal lah sikit kan. So dari situ dapatlah ideas yang saya kata saya pun doing fashion and all those things, tengok selama dalam industri, so kita bolehlah bantu untuk membuat ataupun menjahit baju-baju PPE inilah. Datuk, dalam masa yang sama juga mungkin Datuk ada sasaran untuk berapa banyak peralatan perlindungan diri ini, PPE ini dapat dihasilkan, dan juga mungkin spesifikasi dan juga cara pembuatannya, bagaimana ia akan menetapi spesifikasi yang ditetapkan oleh KKM itu sendiri. Okey, sebenarnya bila benda tu berlaku, saya cepat call kawan-kawan doktor ataupun ada kawan-kawan yang berurusan dengan kementerian kan, KKM kan, Kementerian Kesihatan Malaysia. So dari situ saya dapatkan sampel baju PPE ini, mana dia memang kena ada tulisan KKM sebab fabrication, style dan sebagainya lah. Kita kena ikut sampel dia punya, memang dah ada diluluskan oleh KKM. Dan juga kita pun tak boleh simply beli kain-kain yang ada di market dan sebagainya. Ini memang kain yang dibuat khas untuk pakaian ataupun PPE ini. So kita ambil sampel tu dan sebagainya, saya buat the new sample. Lepas tu bila kita kena tahanan di rumah atau lockdown ataupun stay at home tu, dari itu peluang saya untuk membuat PPE ini di rumah. Jadi saya turn my house to be workshop untuk menjahit. Lepas tu saya order pula fabric, non-woven fabric ni. Dan saya bawa balik ke rumah dan sebagainya. Mula-mulalah saya buat 1-2 perlahan-lahan, dapatlah 20-30 helai satu hari. Dari situ saya call saya punya staff yang duduk di rumah dan sebagainya, yang mana mereka pun membantulah saya, hantar kat staff saya semua duduk di rumah. So untuk buat PPE ini, dan kita bagi percuma lah kepada hospital. Buat amal sikit lah. Lepas tu ada few friends pula, sanggup nak kumpul duit dan sebagainya. Kawan-kawan beli lagi kain ataupun fabric ni melalui hospital yang dah diluluskan oleh KKM, dan kita start buat lagi dan sebagainya. Dan alhamdulillah dapat banyak lah. Dapatlah ramai dah membantu kan. Okey Datuk, terima kasih kerana memberikan update berkenaan kepada kami berdua di Awani Pagi. Jadi sebenarnya kita nak tanya juga kepada Datuk, bagaimana kalau sekarang ni, kalau Datuk sekarang ni kan masa nak raya kan Datuk, biasanya designer akan bertungkus lumus untuk buat baju raya, tapi sekarang ni sebab dah PKP, bagaimana Datuk sebagai designer terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan sekarang ni Datuk? I think bukan saya je.
semua designers and all those things pun benda ni berlaku kan, bukan saya sajalah. So semua orang terkesan dengan benda ni. So kita tak ada rasa diri kita sajalah. Lepas tu memanglah masa ni lah kita buat Hari Raya Collection dan sebagainya. So sekarang ni apa orang kata tak bolehlah nak menyambut puasa pun kita tak tentu boleh dapat. Ini pun nak apa orang kata nak rasa nikmat Hari Raya tu lah. Ya, okey Datuk, terima kasih kerana sudi memberi update dan perkembangan terkini dan teruskan usahamu ni Datuk tu, dan kita sangat memuji. Dan dalam masa yang sama kita juga telah menghubungi satu lagi pemilik jenama ataupun peringkat fashion tempatan kita, iaitu Ana Abu. Ana? Ya, Selamat pagi. Selamat pagi. Ana, kalau boleh ceritakan mengenai kolaborasi Ana bersama dengan Bambina, jenama Bambina, dan juga bersama dengan Small Changes, iaitu satu NGO, dalam membuat juga PPE untuk barisan hadapan petugas-petugas kesihatan ini. Boleh ceritakan bagaimana idea itu bermula? Okey, sejak PKP ni bermula, saya ada tanya follower dan customer di Instagram apa yang saya brand Ana Abu ni boleh tolong dari segi anything lah sebagai part of the community. So ada some followers yang jawab yang di hospital tak cukup frontliners, tak cukup PPE. And saya juga ada baca from Astro Awani yang banduan di penjara semua ada jahitkan PPE semua. So and then kebetulan juga tukang jahit saya, tailor saya ada produce PPE, which is the white coveralls yang suit daripada atas ke bawah tu. So dia ada tanya if saya nak donate a bit. So saya fikir saya boleh donate a bit from my sales, tapi tak cukup kalau untuk donate banyak. So daripada situ saya fikir untuk buat crowdfunding. And then Syida daripada Bambina and Iman daripada Small Changes, which is NGO, we've been in contact and diorang setuju untuk tolong saya kutip donation ni. Ana, kalau boleh kongsikan sekarang ni berapa jumlah dana yang telah pun dikumpul dan juga sasaran Ana untuk berapa banyak PPE boleh dihasilkan, dan dalam masa yang sama kita tahu hospital di Malaysia ini yang mana yang punya kes positif COVID-19 dan mempunyai pesakit COVID yang ramai, di situlah yang memerlukan PPE yang lebih banyak. Jadi mungkin ke mana selepas ini PPE ini akan disalurkan, diberikan? Okey, target kita sekarang untuk fasa pertama is untuk produce 1,000 helai white coveralls tu, which is akan kita perlukan dalam RM30,000 untuk fasa pertama. Sekarang by pagi tadi kita dapat kutip dalam 11,000 secara offline dan juga secara online dekat Simply Giving. Kita target untuk start habis produce by hari Sabtu ni and start deliver. Ada beberapa buah hospital yang kita dah kontak seperti PPUM, Hospital Sungai Buloh, Hospital Alor Gajah dan juga PLKP. So kita target by weekend ni untuk kita dapat siapkan lah. If kita dapat donation lebih, dan kita dapat purchase another layer, which is yang head cover, sarung kaki, mask dan juga glove. Ana, sebagai peringkat fashion juga, saya juga mengikuti perkembangan jenama Ana Abu yang juga telah membawakan beberapa koleksi untuk raya ni, termasuk juga jenama Bambina. Tapi bagaimana dengan adanya pergerak PKP ni, MCO ini, bagaimana peringkat fashion seperti Ana Abu meneruskan penjualan baju-baju raya ketika ini? Okey, untuk dekat Malaysia, local brand dan small local brands dekat Malaysia ni mostly akan fokus jualan mereka pada hari raya untuk cover for the whole year. Tapi and biasanya kita orang akan plan month before, 6 bulan before, and kita tak sangka lah yang kita akan hadapi situasi macam ni.
So bila PKP start, apa yang kita tak boleh buat is untuk kerja dekat warehouse dan juga sale dekat kedai-kedai pun akan tutup and tak ada bazar juga. So kita orang try to adapt with the situation and jual secara online and try to explain dekat customer how kita boleh adjust with the delivery and everything. But right now for local brand macam Anak Abu dan juga Bambina try to survive and at the same time we try to help others so that the frontliners boleh cepat-cepat pandemik ni boleh cepat-cepat habis dan supaya kita boleh start our normal lifestyle. Anak, dalam masa yang sama juga kita sekarang ni 2 minggu terakhir ini akan menentukan sama ada kita akan teruskan ataupun tidak Perintah Kawalan Pergerakan. Sekiranya Perintah Kawalan Pergerakan ini kemungkinan akan dilanjutkan, bagaimana, adakah projek-projek seperti ini akan ada lagi di masa-masa akan datang dan adakah tarikh 3 April yang sepatutnya habis untuk pengumpulan dana ni, tamat pengumpulan dana ini akan dilanjutkan lagi dalam usaha untuk membantu petugas-petugas Barisan Hadapan kita? Kita plan untuk sambung lagi donation ni sepanjang mana yang kita boleh selagi ada demand. So kalau PKP ni dilanjutkan dan kita akan cuba untuk lanjutkan lagi donation ni. Anak, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada Preker Fashion kan, adakah saranan daripada seorang Preker Fashion kepada seorang Preker Fashion yang lain, mungkin apa perkara-perkara seperti ini boleh diperbanyakkan lagi oleh Preker-Preker Fashion, banyak pihak-pihak lain yang telah pun membantu petugas Barisan Hadapan, dan mungkin saranan Ana kepada Preker-Preker Fashion yang lain yang mungkin ada dapat membantu juga petugas Barisan Hadapan kita? Saranan saya tahu yang kita semua sekarang tengah struggle, but at the same time kita juga ada kapasiti seperti tukang jahit and kita juga ada skill tu. So if kita boleh tolong even a bit, sama ada kita nak tolong jahit macam Razwan Razwi, macam Moda Malaysia seperti Kun Hui, Alia Bastamam dengan Melinda Lui, dia orang juga try to purchase the fabric and jahit sendiri. And if kita semua boleh berganding bahu and provide something, contribute something, then kita boleh fight this virus together. Ana, dalam masa yang sama juga kita nak tanya Ana bahan-bahan yang digunakan untuk membuat PPE ini. Adakah ia senang untuk didapati dan di mana anda mendapat sumber, dan adakah spesifikasi yang Ana lakukan untuk buat PPE ini mengikut seperti yang KKM sarankan, yang KKM nyatakan, dan adakah apabila diberikan kepada KKM itu semuanya akan melalui proses saringan terlebih dahulu supaya KKM tidak akan aspek keselamatan tu pun akan dapat kita pastikan, Ana? Okey, untuk PPE ini kita orang menggunakan material spunbond PP 75 GSM, which is kita orang ikut KKM punya guideline, and then juga the PPE will be sanitized, akan disanitize dulu sebelum dihantar, and akan sampai pun before pakai tu pun dia orang akan sanitize dulu. So hopefully this will akan selamat lah. Dia akan ikut KKM punya guideline. Ya. Okey, terima kasih Ana kerana sudi bangun awal berkongsi dengan kami mengenai projek yang dilakukan oleh Anak Abu dan juga Bambina bersama Small Changes dalam menghasilkan PPE untuk Barisan Hadapan. Terima kasih Ana. Dan dalam masa yang sama kita juga menyeru kepada bukan sahaja jenama Anak Abu, bukan sahaja Datuk Razwan Razwil, tapi ramai lagi Preker-Preker Fashion yang terkesan ataupun jenama-jenama di luar sana yang terkesan kerana PKP ini dan juga kerana wabak COVID-19 ini untuk menyumbang terus kepada frontliner, dan banyak lagi yang boleh menyumbang kerana banyak yang memerlukan, bukan sahaja petugas-petugas kesihatan tetapi rakyat Malaysia yang mungkin kehilangan kerja pada waktu-waktu ini, Fizi. Ya, betul tu. Sebab dalam masa yang sama juga PKP ini sangat-sangat diperlukan. Bukan sahaja di Malaysia kita tak cukup, tapi juga seluruh dunia. PKP bukan doktor dan juga jururawat saja yang pakai. Petugas tukang cuci di hospital, mereka yang menyembuh
gembur pembasmi kuman dan sebagainya di tempat-tempat awam untuk nyah cemar dan sebagainya. Mereka juga memerlukan pakaian PPE ini untuk melaksanakan tugas mereka supaya berjalan lancar dan sebagainya, Gigi. Dalam masa yang sama, kita sebagai rakyat Malaysia juga terus melihat ini sebagai satu perkara yang positif, bukan terkurung itu maksudnya kita terkongkong di rumah, tetapi ingatlah kita berada di dalam tempat yang selamat, jauh daripada wabak-wabak COVID-19 yang mungkin mengancam nyawa anda. Dan dengan itu kita sediakan beberapa infografik dan pesanan ringkas, dan saksikan pesanan ringkas dari Awani ini. Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Tadi kita dah bawakan perkembangan terkini mengenai COVID-19 di dalam Malaysia, dan kita juga bawakan usaha-usaha murni yang dibawakan oleh dua ataupun jenama-jenama tempatan kita daripada Pereka Fashion Datuk Razwan Razwil, dan juga kita ada Pereka Fashion Anak Abu yang bekerjasama dengan Bambina untuk menghasilkan PPE bagi barisan-barisan hadapan, bukan sahaja petugas kesihatan dan mungkin juga petugas-petugas nyah cemar dan sebagainya. Dan dalam pada itu kita nak bawakan sedikit update mengenai angka yang paling tinggi di dalam dunia sekarang ini, tentunya dibawa ataupun dipegang oleh Amerika Syarikat sendiri yang terus menjadi negara yang mempunyai kes tertinggi COVID-19, Fizi. Ya, betul tu. Dia terus menjadi penyumbang terbesar kepada peningkatan kes positif jangkitan COVID-19 di seluruh dunia ini. Dalam tempoh 24 jam saja, kes positif COVID-19 di Amerika telah melepasi angka 200,000 kes. Setakat ini, 209,071 kes positif COVID dilaporkan di AS, dengan New York antara kawasan tempur bandar yang paling teruk terjejas. Diikuti dengan di Itali 110,574 kes. Kemudian Sepanyol kita ada 102,179 kes, dan juga China 82,361 kes. Kalau sebelum ni beberapa fasa pertama, Gigi, kita lihat China mempunyai tempoh jangka masa panjang yang sangat lama, mendahului negara lain dalam angka kematian dan juga angka kes jangkitan. Tetapi kita lihat sekarang ni tiga negara ini, Amerika Syarikat, Itali dan juga Sepanyol, telah pun mendahului negara China. Kerana dalam masa yang sama sekarang ni kita tengok China sebenarnya telah mempunyai kes jumlah yang sembuh, iaitu sebanyak 76,405 pesakit telah pun sembuh, dan kes positif COVID-19 di China sekarang ini telah pun terhenti dalam kes-kes tempatan. Tiada lagi kes jangkitan positif COVID-19 dalam kes jangkitan dalam kalangan tempatan, tetapi hanya ada kes-kes import sahaja. Dan kalau kita lihat kes positif COVID-19 di China 82,361. Jadi 82,000 ni kita tolak dengan 76,000 pesakit yang telah pun sembuh. Ada lebih kurang dalam 6-7,000 macam tu kes yang masih lagi dirawat di China. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat banyak kebelakangan ini laporan-laporan yang menyatakan bahawa petugas-petugas barisan kesihatan daripada China telah pun dihantar ke luar negara untuk membantu negara-negara lain seperti Itali, Perancis, Sepanyol, yang sememangnya negara Eropah yang tengah terjejas akibat COVID-19 ini. Dan angka kematian pula, kalau kita lihat seramai 46,413 mangsa dilaporkan pada hari Rabu. Pertubuhan Kesihatan Sedunia hari ini menyatakan angka itu dijangka melepasi 50,000 kematian akibat COVID-19 dalam tempoh hanya beberapa hari mendatang. Dan sebahagian besar daripada statistik dicatatkan sudah semestinya berada di Itali, 13,155 mangsa. Kita bersama juga dengan editor eksekutif Astro Awani, Abdul Razak Cik.
Cik Razak, kalau kita lihat angka kematian di seluruh dunia, kemudian kita bandingkan juga dengan kes-kes positif COVID-19 di Malaysia ini, bagaimana kita nak memperincikannya, bagaimana kita nak mengadaptasikan segala guideline yang telah diberikan, panduan yang diberikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dan adakah mengikut graf yang diberikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia semalam, Dato' Dr. Nur Hisham, adakah kita akan melihat jangka masa 2 minggu ini akan menjadi penentu sama ada kita akan terlepas daripada MCO, Perintah Kawalan Pergerakan, ataupun tidak, dan adakah negara-negara seperti Korea Selatan, kalau kita lihat dia berjaya lengkungkan, turunkan, ratakan graf tersebut, tetapi dalam masa yang sama juga terdapat peningkatan beberapa kes, boleh dikatakan hampir 100 di Korea Selatan. Mereka dah hampir boleh dikatakan berjaya kawal COVID-19, tetapi nampaknya tidak terdapat lagi kes-kes positif yang lain. Adakah bagaimana kita nak memastikan graf tersebut turun dan seterusnya habis terus, Cik Razak? Hafizi, apa yang berlaku sekarang, nombor satu yang penting adalah kita jangan celebrate too early. Jadi premature celebration kita disebabkan sesuatu negara. Malaysia mungkin salah satu, kita tiap-tiap hari, dah 2 hari kita dengar berita yang positif dari segi bagaimana mereka yang positif itu pulih. Kita tengok di luar negara, walaupun di Korea sendiri dan di Jepun, bagaimana mereka mengambil langkah-langkah berjaga-jaga disebabkan kita tak tahu. Perkara ini adalah yang sering kita gunakan adalah perkara yang tak pernah berlaku lah di dunia ini. Jadi walaupun ada berita-berita yang positif, ini tidak bermakna besok, lusa, 2 minggu, 3 minggu, disebabkan kita tengok di Eropah masih lagi penularan itu belum reda. In fact, ada negara-negara yang sewaktu ini, sekiranya seperti Sweden for instance, mereka tidaklah begitu ketat apa yang dilakukan disebabkan mereka ada cara mereka sendiri untuk menangani penularan ini, tetapi semua negara berjaga-jaga. Apa yang perlu adalah langkah yang paling mudah sekali, walaupun ada negara-negara yang tidak mahu mengikuti recommendation WHO dari segi penjarakan yang ketat, tetapi mereka mungkin ada disebabkan sistem kesihatan mereka sendiri yang begitu cekap, begitu first world standard. Tetapi bagi negara-negara yang lain, kalau kita tengok, kita jangan celebrate too early disebabkan sekiranya kita melonggarkan perintah sekatan ini, kita tak tahu ini adalah perkara yang ialah benda yang tak pernah kita lalui. Apa yang perlu dilakukan adalah ikut sahaja arahan, ikut sahaja template yang sudah ada, mudah sahaja kita mengelakkan penularan itu dengan berjaga-jaga dan mengambil tindakan-tindakan yang memang memeritkan buat masa ini. Lebih-lebih lagi kita tengok di Malaysia sendiri, minggu dan pertengahan bulan ini banyak tiap-tiap bangsa dan agama ada perayaan-perayaan mereka sendiri. Jadi inilah masanya bagi kita berjaga-jaga. Biarlah kita rasa perit sekarang, nanti kita akan menang kemudian. Ya, betul tu. Sebab apa? Sebab kita sekarang ini sedang berhadapan dengan musuh yang kita tak nampak, invisible, unpredictable. Semua tu musuh ni kita tak pernah terjadi dalam sejarah dunia berhadapan dengan musuh seperti ini, iaitu COVID-19 ini. Jadi Gigi, mungkin kita nak pergi kepada negara yang dikatakan mempunyai ekonomi paling besar dunia dan juga negara paling maju dunia. Apa cerita dia, Gigi? Ya, di Amerika Syarikat ini Presiden Donald Trump menganggarkan kematian di Amerika Syarikat akan mencecah 240,000 dalam tempoh 2 minggu ini, dan amaran itu selepas White House menganggarkan kemungkinan 100 hingga 240,000 kematian di Amerika akibat COVID-19, walaupun garis panduan seperti penjarakan sosial itu telah dikuatkuasakan. Cik Razak, kita nak melihat bagaimana dengan anggaran yang dikeluarkan ini sebagai Amerika Syarikat, seperti Hafizi cakap, sebagai pemegang kuasa ekonomi terbesar di dunia, dan kita lihat dengan anggaran kematian ini seolah-olah jumlah kematian perang. Kita boleh nampak. Gigi, kalau kita tengok apa berlaku di Amerika, ini adalah kalau kita tengok kegagalan yang paling besar di dunia lah, dari segi manakah
world leadership, ya, kepimpinan dunia yang sepatutnya datang daripada Amerika. Kalau kita tengok apa yang berlaku, mungkin kalau saya lah Presiden Amerika, pada bulan Disember, bulan Januari, apa yang berlaku di China dan kemudian di Korea Selatan, di Jepun, kemudian merebak ke Asia dan ke Eropah. Ini kalau saya duduk di Pennsylvania Avenue, White House, Presiden POTUS yang ke-45, sudah tentu memberikan satu advance warning kepada saya untuk melakukan sesuatu. Tetapi disebabkan inilah, kalau kita katakan perfect storm, di waktu ekonomi dunia berantakan, di waktu dua kuasa besar ini nak tengok siapa yang lebih kuat, ada trade war. Jadi ini menjadikan satu situasi di mana Amerika dia pejam mata sekelip saja, sedetik saja. Jadi di Amerika sendiri, kalangan governor-governor mereka sendiri, mereka berterima kasih disebabkan apa yang berlaku di New York, di Seattle, di Florida. Usaha-usaha untuk menangani penularan ini adalah apa Presiden kata itu hanya membantu sedikit saja, tetapi pada negeri-negeri masing-masing, every state governor mereka sendiri berkuasa untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau kita tengok kes pertama di Seattle, bagaimana bermulanya daripada pantai barat Amerika, kemudian bergerak ke New York yang menjadi epicenter di Amerika, Florida pun ada, California pun ada, kemudian di Middle America pun ada sekarang. Ini menunjukkan bagaimana Amerika sendiri gagal untuk mengambil tindakan awal disebabkan walaupun mereka sudah nampak apa yang berlaku di serata dunia. Itu sekarang kalau kita katakan sudah terantuk, dah tengadah lah. Jadi tetapi apa yang berlaku sekarang, Donald Trump itu sendiri sebagai satu personality yang pada mulanya dengan rakan baiknya Jair Bolsonaro dari Brazil, yang Bolsonaro belum lagi menukar rentaknya, tetapi Donald Trump nampaknya sudah bertukar rentak, bahawa sebulan dahulu mengatakan bahawa ini adalah satu fake news kononnya, lebih mementingkan ekonomi dan mengatakan bahawa orang Amerika, mereka yang berumur akan mati, biarlah mereka mati, dia sendiri tidak takut mati. Jadi apa yang berlaku adalah sekarang sudah menerima realiti bahawa apa yang berlaku sudah sampai ke pantai di Amerika sendiri dan sudah kena batang hidung sendiri. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka adalah negara yang begitu powerful, the greatest nation on earth. Jadi ada successes, ada failures-nya. Sukses yang paling besar di Amerika adalah ekonomi. Memang dari segi ekonomi, apa yang dilakukan oleh Donald Trump, rangsangan 2 trilion itu, kalau kita tengok 2 trilion ni, kita tak tahu besar mana, tak pernah kita rasakan. Kalau kita belanja $1 tiap-tiap hari, saya rasa beribu tahun 1 trilion tu belum habis lagi. Tetapi itulah size, magnitude of the task yang dihadapi oleh Amerika. Apa yang berlaku di Amerika nanti ada kesan-kesannya kepada negara lain. Tetapi kalau kita tengok selepas langkah memulihkan, menambah ruang lah, apa yang berlaku sekarang menambah ruang kepada ekonomi, walaupun banyak kepincangannya dari segi apa yang bidang ataupun sektor yang dipentingkan adalah sektor ekonomi, tetapi rakyat Amerika sendiri dari segi universal health care, dari segi unemployment pay, jadi adalah perkara-perkara yang masih belum dapat not yet fully addressed di Amerika itu sendiri. Tetapi langkah kewangan itu adalah langkah yang paling besar, yang paling berani yang telah diambil oleh Amerika itu sendiri. Tapi kalau kita tengok apa yang berlaku, ya, governor-governor sendiri, Andrew Cuomo di New York, di epicenter penularan ini, sekarang nampak lebih presidential daripada Donald Trump itu sendiri. Bagaimana tiap-tiap hari press conference-nya, bila approval ratingnya meningkat disebabkan cara Andrew Cuomo, walaupun New York itu tempat tiap-tiap hari kematian bertambah, tetapi menunjukkan satu usaha di mana walaupun tanpa sokongan yang mantap daripada Presiden itu sendiri, New York sedang mengambil usaha untuk mengelak ataupun mengurangkan penularan tiap-tiap hari. Ya, Andrew Cuomo pun positif COVID-19, Cik Razak. Adiknya CNN anchor. Yes, betul. Chris Cuomo. Jadi Cuomo ni memang family politik di Amerika yang memang kalau kita tengok mereka ni
Kalau mana-mana negara pun ada family politik ya. Jadi kalau kita tengok apa yang berlaku bukan hanya terkena kepada rakyat biasa tetapi juga ahli-ahli politik. Cik Razak, dalam masa yang sama juga saya nak melihat kepada kenyataan pakar penyakit berjangkit kerajaan Amerika Dr. Anthony Fauci. Beliau berkata unjuran angka itu yang Gigi cakapkan antara 100,000 hingga 240,000 itu adalah mengecewakan melalui langkah segera dalam usaha mitigasi mereka. Katanya dalam masa yang sama mereka meramalkan sekitar 1.5 juta hingga 2.2 juta kematian di Amerika. Namun senario terburuk itu akan berlaku sekiranya tanpa usaha penjarakan sosial, guidelines yang diberikan. Macam mana kita nak membawa berita ini, membawa mesej ini kepada masyarakat umum, kerana kita lihat di Malaysia itu sendiri hari-hari masih lagi ada cerita-cerita laporan-laporan daripada pihak polis menyatakan bahawa masih ada ingkar perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan di Malaysia. Dan bagaimana angka kematian ini dapat kita relatekan dengan perkara ini, Cik Razak, secara ringkas? Hafizi, saya tak nak kutuk mana-mana pihak lah yang menggunakan cara-cara internet ataupun yang kadang-kadang kita rasa begitu menjengkelkan. Tetapi biarlah, gunalah apa-apa cara pun supaya orang akan sedar, supaya kita dapat reach mereka yang masses di luar sana. Bukan semua orang yang berpendidikan tinggi. Kita jangan kutuk dengan mudah mereka yang melakukan perkara-perkara yang mungkin pada kita ini tak betul cara dibuatnya, tetapi jangan kita ambil at face value, tetapi kita peel the layer, kemudian kita tengok bagaimanakah apa yang dilakukan itu sudah menarik perhatian, bagaimana kita boleh build on kontroversi ke ataupun menyebabkan orang tidak senang hati. Gunakan untuk menyebarkan maklumat supaya lebih ramai rakyat, the masses di sana dapat act upon information yang dikeluarkan tentang bagaimana kita mesti menjaga diri, jangan kita keluar rumah. Habis di sini saya rasa sebab masa sangat mencemburui. Sebenarnya ada banyak lagi laporan yang tersedia untuk anda, tapi kesemua laporan tersebut anda boleh saksikan di astroawani.com. Kerana bukan saja cerita-cerita mengenai COVID-19, kita ada juga cerita lain. Contohnya pengurusi khazanah sekarang ini telah pun bertukar jawatan dan sebagainya. Semuanya ada di dalam astroawani.com, Gigi. Ya, dan dengan itu terima kasih kerana menonton dan terima kasih juga kepada Encik Razak kerana sudi bersama kita di Awani Pagi. Dan teruskan anda berada di rumah kekal tenang, dan apapun kita mengharapkan bagi mereka yang memerlukan bantuan di luar sana, kita sebagai rakyat Malaysia walaupun berada di rumah tetapi keraplah bertanya khabar jiran-jiran kita terutamanya untuk memastikan di antara kita walaupun berada di rumah tapi cukup makan, betul tak? Ya, betul tu. Sebab kita ada telefon pintar, boleh video dan sebagainya. Okey, baiklah. Sekian daripada kami. Saya Afizal Zaman. Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.